Chong Chor atau nama sebenar Chung Tian Tai juga mempunyai 33 nama samaran, merupakan antara ketua pengganas Parti Komunis Malaya PKM yang paling kejam dan licik dan amat dikehendaki oleh pihak berkuasa Malaysia. Dia yang mengetuai unit penggempur ke-5 PKM dan kemudiannya unit penggempur ke-6 PKM di Pahang telah terlibat hampir 50 tahun dalam kegiatan komunis sejak menyertai PKM pada usia 13 tahun. Dia dilahirkan di kanton kini Guangzhou dan mengikut keluarganya berhijrah ke Tronoh, Malaya pada tahun 1929 ketika berusia 7 tahun. Pada penghujung bulan Oktober 1973, cawangan khas SB menerima laporan sekumpulan pengganas komunis telah bermalam di kawasan Ringlet selama beberapa hari. Ini merupakan petanda pertama yang mereka telah aktif di negeri Pahang. Dua rondaan VET-69 yang diarahkan menjejaki mereka telah melaporkan pasukan komunis tersebut dianggarkan berkekuatan 50 anggota berdasarkan kesan tinggalan mereka yang berusia 12 hari. Setiap satu rondaan VET-69 mengandungi 6 anggota yang mempunyai pelbagai kepakaran seperti komunikasi, ilmu dan perubatan. Untuk memburu pasukan musuh yang besar ini dan meliputi kawasan operasi yang besar, sebagai tambahan 4 rondaan dimasukkan dari arah selatan Tanjung Malim dan 5 lagi rondaan dimasukkan dari arah utara Cameron Highlands. Selepas beberapa ketika, 9 pasukan rondaan yang dimasukkan dari Tanjung Malim dan Cameron Highlands telah dikeluarkan dan diletakkan dalam keadaan standby kerana mereka tidak menemui sebarang jejak daripada pasukan komunis tersebut. Dua rondaan yang awal masih meneruskan pemburuan dan dengan jumlah anggota yang sedikit, VET-69 mampu bergerak dengan lebih pantas dan menghampiri pasukan pengganas komunis. Pada 10 November 1973, pasukan ronda menemui tempat rehat musuh di Lembah Bertam. Kemudian pada 20 November 1972, iaitu hari ke-12 operasi, mereka telah menemui 10 tempat rehat dan mendapati musuh masih bergerak dalam kumpulan yang besar kira-kira 50 orang dan tidak berpecah kepada kumpulan kecil. Jika ini berlaku, usaha penjejakan menjadi lebih rumit. Dalam penjejakan seterusnya, pasukan ronda VET-69 menemui botol-botol kosong vitamin buatan Thai, barangan yang telah rosak atau lusuh seperti kasut getah, topi, uniform dan juga sarung pistol. Kebiasaannya, pengganas komunis tidak begitu cuai dalam meninggalkan kesan dalam pergerakan mereka, tetapi mungkin kali ini mereka overconfident yang pasukan mereka tidak dilihat memandangkan bentuk muka bumi yang mereka lalui begitu rumit dan mencabar fizikal dan mental. Untuk membuat ulang bekal kepada pasukan ronda VET-69, mereka tidak menggunakan helikopter kerana bunyi yang boleh menarik perhatian pengganas komunis. Sebaliknya, ulang alik dilakukan oleh runner untuk menghantar rangsum. Selain itu, pelari tersebut akan membawa pulang dokumen yang ditemui di kawasan rehat musuh untuk dihubungi oleh cawangan khas. Ulang bekal dilakukan setiap 10 hari untuk tempoh sepanjang operasi tersebut. Pada 21 November 1973, pasukan ronda menemui tanda-tanda minyak gris pada pokok yang menunjukkan musuh membawa kotak-kotak yang berat, berkemungkinan kotak yang mengandungi senjata-senjata baru. Pada satu lokasi, di sebuah jurang selebar 6 meter dan 120 meter dalam, musuh telah menumbangkan pokok yang besar untuk dijadikan titi. Walau bagaimanapun, musuh berjaya melintasi jurang itu sambil membawa peralatan yang berat itu bersama mereka. 9 hari kemudian, 30 November 1973, mereka telah berada 5 hari di belakang musuh. Ketika tiba di satu kampung orang asli, apabila mereka mula bekerja sama dan memberi maklumat kepada pasukan ronda VET-69. Setelah cawangan khas dipanggil dan soal siasat dijalankan, ketua orang asli memberitahu mereka telah menjual seekor kambing, beberapa ekor ayam, sayuran dan beras kepada pengganas komunis. Pasukan keselamatan berusaha mencantumkan beberapa puzzles, antaranya mengapa Chong Chor yang merupakan komander bagi unit penggempur ke-5 PKM di negeri Perak kini berada di Pahang. Mengapa pasukan kecil, 5 orang pengganas komunis telah bergerak di kawasan tersebut 3 bulan sebelumnya dan tempat rehat mereka serta laluan turut digunakan oleh pasukan yang menyusul kemudian. Tidak lama kemudian, tentera darat yang mengikuti perkembangan ini telah menyusun pasukan komando dengan memasukkan mereka ke kawasan operasi dengan cara upsealing dari helikopter. Walau bagaimanapun, pasukan ini kemudiannya telah ditarik keluar ke Fort Betau dan penjejakan seterusnya hanya dilakukan oleh VET-69. Pada petang 8 Disember 1973, pasukan ronda VET-69 hanya berada 4 jam di belakang pasukan musuh. Mereka mengambil keputusan untuk berehat sehari, tetapi pada tengah malam itu, mereka terdengar bunyi enjin lori berhampiran, datang dan berlalu pergi. Mereka khawatir terdapat kemungkinan lori balak tersebut telah mengangkut pasukan musuh ke kawasan lain. Selepas hari cerah keesokannya, pasukan ronda meneruskan penjejakan. Setelah 3 jam berjalan pantas dan berlari, mereka menemui kesan tayar lori membuat pusingan. Di situ juga kesan tapak kaki musuh telah hilang, menandakan mereka telah lolos dengan menaiki lori balak itu. Perancangan licik ini telah dirangka oleh pergerakan bawah tanah pasukan komunis. VET-69 kecewa kerana terlepas peluang untuk bertempur dengan musuh pada saat-saat akhir walaupun telah mengekori mereka selama 31 hari tanpa disedari oleh musuh.
Kawasan pembalakan di hutan Pahang bukan kawasan terkawal kerana jauh ke kawasan pendalaman. Bagi kawasan pembalakan terkawal, biasanya tiada pergerakan atau aktiviti yang dibenarkan antara jam 6 petang hingga pukul 6 pagi. Pada 18 Mac 1974, seorang pengganas komunis wanita bernama Si Hong yang telah menyerah diri menceritakan terdapat 52 anggota komunis di dalam pasukan tersebut. Dia turut menceritakan bagaimana pasukannya telah tersesat selama 2 hari sebelum melintasi cerun yang dalam dengan membuat titi dari pokok yang ditumbangkan. Mereka mengambil masa lebih sejam untuk memikul kotak senjata dan melepasi titi yang licin tersebut. Risikonya, mereka boleh terjatuh ke cerun sedalam lebih 100 meter. Dia menerangkan pasukan kecil yang mendahului 3 bulan awal telah melakukan tinjauan dan menandakan 24 tempat rehat yang sesuai. Kedatangan pasukan Chong Chor dengan 50 anggota juga telah diketahui awal oleh ketua orang asli di situ. Dengan berkomunikasi secara sulit, mereka berjaya menyusun sebuah lori membawa mereka keluar ke pinggir hutan sebelum mereka meneruskan berjalan kaki ke Jerkoh di Kuala Lipis. Bagi pasukan Ronda Vet 69, keupayaan mereka mengekori musuh selama 31 hari tanpa disedari menunjukkan keupayaan dan kemahiran mereka bergerak di dalam hutan. Walaupun hanya dengan 12 anggota, jauh lebih kecil daripada pasukan musuh, tetap meneruskan pemburuan tanpa mengenal erti kalah. Kesemua 52 anggota pengganas komunis itu diturunkan oleh lori di pinggir hutan dekat Rauk, Pahang. Di sini, unit penggempur ke-6 PKM di bawah pimpinan Chong Chor mendapat tambahan 4 lagi anggota baru. Atas faktor keselamatan, mereka dipecahkan kepada 2 kumpulan 33 anggota di bawah Chong Chor dan lagi 21 anggota di bawah pimpinan Chong San. Mereka menuju ke Ceroh dan setelah berjalan selama 20 hari mereka mendapati kesemua stok simpanan makanan mereka telah dimusnahkan oleh pasukan keselamatan. Stok makanan mereka ditanam di dalam tanah food dump. Selepas 2 hari meninggalkan Ceroh dan menuju ke Teras, mereka telah kehabisan bekalan makanan dan terpaksa memakan daging monyet. Beberapa hari kemudian mereka menemui kebun pisang dan memotong kira-kira 50 tandan pisang dalam masa sejam. Kerana kebuluran, sebahagian pisang dimakan di situ juga. Pekerja kebun pisang kemudian menjumpai banyak kesan kulit pisang yang ditinggalkan dan melaporkan kepada pasukan keselamatan. Di sinilah menjadi permulaan pemburuan mereka oleh pasukan keselamatan. Beberapa hari kemudian, pada 11 Januari 1974, berlaku pertempuran pengganas komunis berundur setelah memasang jerangkap sama untuk melengahkan pergerakan pasukan keselamatan. Chong Chor bercadang menukar arah dari Teras menuju ke Tanjung Malim, tetapi Special Branch SB telah berfikir selangkah ke hadapan pasukan keselamatan dihantar ke Slim River dan Tanjung Malim. Berlaku lagi pertempuran pada 13 Januari 1974 selama 20 minit sebelum mereka melarikan diri. Keesokannya mereka telah dihujani dengan tembakan artileri peluru yang meletup pada semak samun kering telah membakar kawasan tersebut menjadikan musuh bertempiaran lari ke segenap arah. Pada waktu malam pula helikopter melepaskan flare dan pada waktu siangnya pula menggugurkan risalah menawarkan pengampunan jika pengganas komunis menyerah diri. Akhirnya pada 26 Januari 1974, Chong Chor dan pasukannya tiba di Tanjung Malim. Dalam usaha mencari makanan, pasukannya diserang hendap oleh pasukan keselamatan, membunuh seorang dan mencederakan lagi 2 anggotanya. Mereka kemudian melarikan diri ke Ulu Slim. Di sana 2 anggota pasukannya yang mencari makanan telah tidak kembali. Pada malam yang sama, kedudukan mereka telah diserang dengan tembakan mortar. Pada ketika ini, mereka telah kebuluran dan hilang arah. Seorang anggota mereka mati kelaparan, mayatnya dibungkus dengan plastik dan ditanam di bawah pokok besar. Mereka kemudiannya berpecah kepada 2 pasukan untuk mengelirukan pasukan keselamatan. 8 orang yang diketuai Yit Meo menuju ke utara Cameron Highlands dan Chong Chor bersama 13 orang menuju ke selatan, kembali ke Pahang. Pergerakan menjadi semakin sukar kerana muka bumi yang berbukit bukau, serta mereka dalam keadaan kebuluran. Mereka bergantung kepada tumbuhan dan daging monyet, ada kalanya dimakan mentah-mentah kerana terlalu lapar. Ketika ini, radio operator mereka mati kebuluran. Mereka tiada tenaga lagi untuk menggali kubur, sebaliknya mayat dibungkus dengan plastik dan ditinggalkan di bawah pokok bersama-sama dengan radio dan senjata kerana tiada siapa lagi yang mampu untuk menggalas peralatan tersebut. 2 hari kemudian, seorang lagi tidak mampu untuk bergerak, dia diberi makan 4 butir pil tidur dan mati 15 minit setelah memakan pil-pil tersebut. Sehingga 19 Februari 1974, 2 orang lagi telah mati kebuluran. 9 hari kemudian, mereka menemui buah kelihatan seperti buah nangka. Mereka pun makan buah tersebut setelah melihat beberapa ekor monyet memakannya. Mereka memakan buah dan biji sekali, yang menyebabkan mereka keracunan. Mereka muntah-muntah dan bergulingan seolah-olah diserang histeria tanpa dapat dikawal, sehingga ada yang koma. Menjelang 28 Februari 1974, hanya 4 orang yang masih hidup. Si Hong, yang koma selama 3 hari selepas memakan buah tersebut, terlalu lemah dan ditinggalkan. Dia kemudian menggagahkan diri bergerak menuju ke kawasan pembalakan, di mana dia diselamatkan dan diserahkan kepada pihak polis di Raub.
Di dalam bukunya I Want to Live, dia menceritakan pengalamannya di mana pada malam sebelum dia ditinggalkan, dia ternampak Chong Chor dan isterinya sedang memakan makanan di dalam tin. Dia sangat terkejut kerana Chong Chor sanggup membiarkan anggotanya mati kebuluran, sedangkan dia mempunyai bekalan makanan yang disimpan untuk isteri dan dirinya sendiri. Ketika disoal siasat semasa penangkapannya, Chong Chor menceritakan yang dia terjumpa tin-tin makanan yang ditinggalkan oleh anggota pasukan keselamatan. Setiap kali mereka menemui bekas pangkalan sementara pasukan keselamatan, beliau akan menguis tanah dengan jari-jarinya di kawasan yang dijangka ada lebihan makanan yang telah dikambus oleh pasukan keselamatan tanpa dilihat oleh pengganas komunis yang lain. Jika berjaya menemui tin makanan yang belum dibuka, dia akan menyorokkan dari pengetahuan anggota pasukannya. Tertangkapnya Chong Chor pada tahun 1988. Apabila telah tiba di Raub, Chong Chor, ahli Komiti Pusat Parti Komunis Malaya (PKM) dan isterinya Ailian mula merekrut dan melatih anggota-anggota baru di kawasan tersebut. Ia tidak mengambil tempoh yang lama untuk mereka membina kawasan simpanan makanan food dumps dan di bawah pimpinan Chong Chor jugalah unit penggempur ke-6 PKM 6 Assault Unit kembali mencapai kekuatan dan menjadi ancaman serius kepada kerajaan. Beliau tinggal di Pahang sepanjang tahun-tahun 1980-an. Menjelang tahun 1980, Special Branch telah berjaya melumpuhkan gerakan bawah tanah komunis underground di Perak, Selangor, Kedah dan Kelantan. Ini memberikan tamparan hebat kepada pengganas komunis yang beroperasi di hutan kerana mereka amat bergantung kepada sokongan logistik yang diberikan oleh pasukan bawah tanah mereka itu. Semakin ramai anggota pengganas komunis di Perak, Pahang dan Selangor samada menyerah diri atau ditangkap oleh Special Branch. Hal ini semakin menjatuhkan moral PKM untuk meneruskan perjuangan sia-sia mereka. Dengan kemudahan infrastruktur jalan raya yang lebih baik di Semenanjung, pasukan keselamatan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada penggunaan helikopter dalam mobiliti. Lebuh Raya Timur Barat umpamanya boleh digunakan oleh pasukan keselamatan untuk masuk ke kawasan operasi pada bila-bila masa, berbanding penggunaan helikopter yang mana kehadirannya boleh disedari oleh musuh. Setelah berjaya melumpuhkan jaringan-jaringan kumpulan bawah tanah PKM di beberapa negeri yang disebutkan tadi, Special Branch kini boleh menumpukan sepenuh perhatian kepada aktiviti yang dilakukan oleh Chong Chor dan pasukannya. Mereka telah berjaya memintas frekuensi radio dan mampu mengesan kedudukannya dengan tepat setiap kali Chong Chor berkomunikasi dengan ibu pejabat PKM di Betong di selatan Thai. Dalam satu insiden, mereka berjaya menyelamatkan diri semasa kem mereka dibom oleh pasukan keselamatan. Mengesyaki yang frekuensi radio mereka telah dipintas oleh pasukan keselamatan, beliau mengarahkan sebarang perhubungan radio untuk seluruh Semenanjung dihentikan buat seketika. Radio-radio yang sedia ada telah diarahkan untuk ditanam dan semua unit pengganas komunis yang beroperasi dikehendaki menggunakan kaedah komunikasi dead letter box di mana mesej akan dibawa oleh kurier anggota pengganas dan ditinggalkan pada tempat-tempat tertentu untuk diambil oleh pihak penerima. Tempat-tempat tersebut adalah seperti pokok-pokok yang telah ditanda atau di pondok-pondok ladang yang tertentu. Jika satu-satu tempat itu telah ditetapkan sebagai tempat berkumpul atau rendezvous, setiap pihak hanya akan menunggu di lokasi tersebut selama tidak lebih 48 jam sahaja untuk mengelakkan mereka dari ditangkap oleh pasukan keselamatan. Jika salah satu pihak gagal hadir dalam tempoh masa tersebut, mereka dianggap samada telah tertangkap atau dibunuh oleh pasukan keselamatan. Pada tahun 1986, pasukan keselamatan telah berjaya menemui stor simpanan makan food dump di kaki bukit kawasan Sungai Penjuring. Ini adalah satu penemuan yang sangat penting di mana ia berkeluasan satu petak peta 1000 meter persegi yang merupakan nadi kepada pasukan pengganas komunis yang bergerak antara tiga negeri Pahang, Selangor dan Perak. 3 unit penggempur telah terlibat dalam membina stor simpanan ini, iaitu unit-unit penggempur PKM ke-5, ke-7 dan ke-11. Antara barang-barang yang ditemui adalah beras 72 drum bersaiz 44 galon, minyak masak 42 tin kali 17 kg, gula 29 guni kali 50 kg, garam 61 drum bersaiz 1 galon, margarin 15 tin kali 17 kg dan pelbagai jenis makanan dalam tin dalam jumlah yang besar. Jumlah makanan yang ditemui ini mampu membekalkan 50 pengganas komunis untuk tempoh selama setahun. Sekali lagi Chong Chor terpaksa mengubah strategi. Dalam keadaan yang sangat terdesak, dia mengarahkan anggota pasukannya keluar dari hutan dan cuba berhubung dengan penyokong-penyokong mereka yang ternyata semakin berkurangan kerana ramai telah ditangkap oleh Special Branch. Beliau sendiri terpaksa menggunakan khidmat pasukan bawah tanah untuk membawanya ke Betong untuk menemui ahli Komiti Pusat PKM Asik yang juga komander kepada Regimen ke-12 PKM. Menyedari keadaan ini, Special Branch melancarkan operasi Talong dengan objektif menangkap Chong Chor dan menamatkan riwayat unit penggempur ke-6 PKM. Pada masa itu, hanya unit penggempur ini yang masih aktif di Semenanjung kerana Abdullah Sidi dan Rashid Maidin telah cenderung kepada perdamaian yang dicadangkan oleh kerajaan Thai. Untuk seketika, Chong Chor dengan liciknya berjaya melepaskan diri dari operasi Talong.
Beliau berada di Kuala Lumpur sejak Disember 1987 dan berulang-alik dari rumah kakaknya di Jalan Pasar, Kuala Lumpur ke rumah anaknya di Sungai Buloh. Beliau berpindah randah untuk mengelak dari dikesan. Bagaimanapun pada 1 Mac 1988, Special Branch SB telah dapat menjejaknya di Jalan Pasar. Walaupun dia boleh ditangkap pada masa itu, Ketua Polis Negara telah mengarahkan SB untuk menunggu sehingga waktu malam. Kemungkinan Chong Chor ada membuat temujanji dengan anggota komunis lainnya. Pada keesokannya, 2 Mac 1988, Chong Chor bersama pengawal peribadinya menemui Yong Nam, salah seorang anggota 5 Armored Workforce AWF di hadapan Globe Silk Store di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Mereka ditangkap tanpa sebarang perlawanan dan memberikan kerjasama dengan pihak berkuasa. Menjelang penghujung bulan Julai 1989, semua anggota pengganas komunis dari unit penggempur ke-6 PKM telah diberkas oleh SB dalam beberapa siri operasi di Kuala Lumpur, Selangor dan Pahang.